Okay, selamat petang semua. Okay, so hari ini kita akan teruskan dengan bab 6, sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Okay, so kita masuk hari ini untuk topik 6.3 Okay, so semua nampak? Okay, so kita akan masuk tentang sistem sokongan pada tumbuhan. Okay, sistem sokongan pada tumbuhan. Okay, awak boleh tengok buku teks. Okay, so sistem sokongan pada tumbuhan ni, okay, awak bayangkan pokok kan, tumbuhan. Okay, tumbuhan ni macam mana dia boleh berdiri, tumbuh dengan tegak, dia boleh maintain tegak, padahal dia punya batang dia tu, daun dia berat, ada buah lagi kan, dengan berat. So macam mana dia menyokong, okay, macam ni menyokong supaya dia dapat tegak, dapat berdiri kukuh dekat atas tanah ataupun dekat dalam air. Okay, so sekarang ni kita tengok sistem tumbuhan, sokongan pada tumbuhan Okay, sekarang ni tumbuhan kita bahagikan pada dua. Satu tumbuhan di daratan, satu lagi tumbuhan dekat dalam air. Okay, so tumbuhan dalam air ni kita panggil tumbuhan akuatik. Okay, so kita tengok sistem sokongan pada tumbuhan daratan, okay, dan sistem sokongan pada tumbuhan akuatik. Okay, so sistem sokongan pada tumbuhan daratan dulu. Okay, dekat darat. Okay, darat kita tengok macam-macam tumbuhan, macam-macam pokok yang kita nampak. Okay, ada yang ada macam berbatang keras. Okay, berbatang keras tu maksudnya dia berkayu. Okay, macam pokok sini, pokok getah, pokok kelapa. Okay, ada yang tidak berkayu. Okay, ataupun berbatang lembut, dia tak berkayu. Macam pokok herba, pokok bunga macam ni. Okay, so kita tengok ada yang keras, ada yang tak, tidak berkayu. Okay, so sekarang ni kita nak kaji dua-dua ni. Apa sistem sokongan pada tumbuhan yang berkayu, okay, dan tumbuhan yang tidak berkayu, yang di daratan sahaja. Okay, okay, so kita tengok tumbuhan berkayu. So tengok kan pokok yang berkayu, contoh pokok macam ni kan. Pokok durian, pokok getah, pokok asana, pokok yang tepi jalan, pokok yang besar-besar kan. Okay, so kita tengok dia berkayu sangat besar macam pokok, kita tengok kayu balak apa semua tu kan. Okay, so dia punya tisu berkayu yang padat dan keras pada batang. Okay, tisu dia memang padat. Tengok tisu dia. Okay, sangat padat. Okay, so dia keras, batang dia mana lembut, sangat keras. Okay, batang keras. So sekarang ni tisu-tisu ni yang padat, yang keras ni dia menyokong, okay, menyokong dahan-dahan pokok ni, menyokong daun-daun, menyokong buah-buah, okay, bunga-bunga semua ni daripada jatuh ke bawah. Okay, maksudnya dia bertahan dengan tisu kayu yang padat ni. So, dalam batang dia ni, bila kita buat keratan rentas, okay, keratan rentas ni bukan awak boleh merentas negeri saja, so kita merentas keratan batang ni, okay, so kita akan nampak pokok-pokok ni dia ada macam bulatan tau. So bulatan-bulatan ni, lingkaran-lingkaran ni. Okay, so lingkaran berkayu ni dia terdiri dari tisu-tisu kayu yang padat. Okay, so tisu-tisu ni yang membuatkan batang kayu tu jadi keras. Okay, okay, so ini outer bark. Ini maksudnya luaran di kulit luaran dia. Inner ni yang kat dalam ni. Dalam ni, okay, dia berbanyak daripada banyak lapisan. Okay, so kita tengok sistem sokongan pada tumbuhan berkayu. Okay, so sekarang ni awak nampak banyak lingkaran kan? Lingkaran-lingkaran ni, banyak sangat lingkaran-lingkaran. Okay, satu lingkaran ni kalau kita nak tahu, okay, cikgu masuk dulu pada umur umur tumbuhan tersebut ataupun umur pokok tersebut. Okay, usia dia, macam ni kita nak kira umur atau usia dia, satu lingkaran ni ataupun satu gelang ni, okay, maksudnya adalah 1 tahun. Okay, satu lingkaran ni, lingkaran yang bulat ni. Ini 1 tahun, okay, ini 2 tahun, ini 3 tahun, 4 tahun. So kalau awak kira ni lingkaran ni banyak sangat. Mungkin ini dah 30 tahun. Pokok ni dah tua dah. Okay. So sekarang ni tisu berkayu ni adalah tisu xylem tua. Okay. So tisu ni adalah tisu xylem. Ni xylem. Xylem tua yang dinding selulosa diperkuatkan oleh lignin. Okay.
So tisu xylem ni, okay, dia kita kuatkan dengan lignin. Okay, so semakin tua pokok, semakin banyak gelang tisu berkayu. Okay, sebab itulah kita boleh tahu umur tumbuhan ni berdasarkan gelang atau lingkaran dekat batang pokok ni. Tapi kita kena buat keratan rentas. Maksudnya kita kena tebang pokok ni. Okay, tebang batang dia sampai dekat setengah ataupun dekat dasar, dekat bawah. So kita akan tengok berapa banyak lingkaran atau berapa banyak gelang. Okay, so sekarang ni semakin tua pokok tu semakin banyak. Kalau pokok tu muda, lingkaran ni sikit atau gelang ni sikit. Okay, so sekarang ni tisu berkayu ni adalah tisu xylem. Okay, next. Okay, kita tengok tu sokongan pada tumbuhan daratan. Okay, awak tengok selalu nampak pokok besar-besar macam ni kan? Akar dia besar, lepas tu ada akar yang berjuntai-juntai kan, ada juntai-juntai kat sini. Nanti kita next kita tengok yang B ada akar juntai-juntai. So ini akar yang besar-besar kan. So akar ini kita panggil akar bani. Akar bani, akar ni dia tebal, okay, dia tumbuh dekat pangkal batang yang berdekatan dengan tanah. Okay, dekat dengan tanah ni, okay, dia tumbuh dekat sini. Akar ni duduk dekat atas tanah. Okay, akar ni besar, tebal. Okay, dia menyokong batang pokok tu daripada batang pokok tu terjatuh terbalik ke. Okay, dia menyokong, dia kuat. Okay, so contohnya pokok angsana, pokok durian, pokok kapas, pokok sena, okay, ataupun pokok getah. Okay, itu contoh-contohnya. Okay, okay, next. Okay, akar sokong. Okay, ni selalu kalau kita pergi kan, kita nampak pokok ni, kita panggil macam pokok ni ada hantu takutnya. Okay, so pokok-pokok ni, okay, pokok-pokok ni akar dia berjuntai tau, daripada atas. Okay, daripada dahan-dahan ni, juntai-juntai-juntai, kan. Okay, so sebenarnya dia akar tau. Okay, so sekarang ni kita panggil akar sokong. Bukan sahaja dia tumbuh, sebenarnya dia untuk menyokong pertumbuhan pokok ni, pertumbuhan-tumbuhan ni. Okay, so sekarang ni akar dia banyak ni untuk menyokong. Dia bukan sahaja tumbuh. So lagi banyak akar sokong ni lagi banyak dia menyokong pokok tersebut. Okay, so tumbuh dari batang ke tanah untuk memberi sokongan. Okay, contohnya macam pokok jagung, pokok tebu, pokok ni cikgu tak tahu pokok ni pokok apa namanya. Okay, tapi kita selalu nampak kan pokok ni kalau kita pergi dekat kawasan-kawasan yang terpencil sikit. Okay, okay, so dengar kan cik cakap sebab kat luar hujan lebat. Okay, so kita tengok ini kita paya bakau. Okay, paya bakau nampak banyak akar-akar ni. Okay, pokok paya kan, akar dia macam ke depan. Tadi akar bani. Lepas tu yang kedua akar sokong. Okay, yang pertama akar bani, yang kedua akar sokong. Okay, yang ketiga adalah akar jangkang. Okay, akar jangkang ni, okay, dia macam menjangkaui. Okay, dia punya akar tu menjangkaui sebab dia nama jangkang. Okay, contohnya pokok bakau, pokok pandan. Okay, dia macam kaki kalau kita langkah sikit. Okay, sebenarnya dia buat macam tu untuk menyokong pokok-pokok tersebut. Okay, so dia tumbuh daripada dahan, dia menyerupai akar bani tapi tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Okay, untuk mendapat udara. Okay, next. Okay, so kita tengok pokok ni. Okay, cikgu buat suara sikit sebab hujan lebat. Okay, kita tengok akar yang selalu kita tengok tumbuhan ni pokok yang apa tu, pokok sayur-sayuran, pokok yang kecil-kecil kan kita nampak kan, tapi dia adalah tumbuhan daratan. Okay, so akar dia ni nampak dia melilit struktur sokongan, dia bukan akar, dia struktur sokongan. Struktur sokongan ni adalah suluh paut. Kalau ini namanya suluh paut. Kalau suluh paut ni dia tak ada tempat untuk melilit ataupun tempat dia bergantung, pokok ni akan jadi macam rebah ke tanah. Okay, sepatutnya pokok ni dia memanjangkan ke atas kan, dia mesti ada satu sokongan, kalau tak dia akan jatuh ke bawah. Okay, contoh pokok petona, pokok kacang panjang, pokok peria, pokok timun. Okay, pokok-pokok ni dia ada suluh paut. Suluh paut ni lah
benda ni. Awak nampak? Kita mesti letakkan something kat sini, batang ataupun buluh ataupun dahan yang nak buang atau kayu ke, supaya suluh paut ni dapat berpaut. Okey, berpaut pada pada ni lah kayu yang kita letak tadi. Okey, so struktur suluh paut ni dia kecil saja. Okey, dia kecil, halus, tak adalah halus sangat, dia kecil saja, bukan tebal, dia berlingkar. So bila dia dapat berpaut je dekat kayu ataupun dekat buluh, dia akan berlingkar-lingkar. Dia akan berlingkar dekat situ. Okey, kenapa dia berlingkar? Sebab dia nak menyokong pokok tersebut dengan lebih kuat. Okey, dia berlingkar-lingkar, lepas tu dia lilit dan menggulung pada batang pokok lain atau objek seperti dinding, pagar, tiang, tadi cikgu cakap kayu ataupun dahan-dahan pokok lain kan. Okey, sebab dia nak sokongan lebih kuat. Okay, kalau tak nanti pokok tu dia tak ada sokongan, dia jatuh. Dia ini macam dia perlukan bantuan orang lain. Okay, suluh paut kan tadi, akar banik. Okay, lepas tu akar apa tadi? Okay, akar apa tadi? Yang kedua, akar berjuntai. Okay, kejap. Okay, akar banik. Okay, akar banik. Okay, lepas tu akar sokong. Okay, yang berjuntai ni. Okey, lepas tu akar jangkang. Okey, dan suluh paut. Okey, akar banik, akar sokong, akar banik, akar sokong, akar jangkang, okey, dan suluh paut. Okey, so yang kelima adalah akar cengkam. Okey, akar cengkam ni biasanya kita nampak sangat dekat pokok orkid. Pokok orkid ni, okey, dia sebenarnya dia cengkam satu benda yang lain. Contohnya kita letaklah kayu yang lama ataupun kita letak buluh ke ataupun dia tak kisahlah dinding ke pagar ke tiang, tak kisahlah benda apa pun. So akar ni dia akan pergi dekat tempat yang kita letak dia akan cengkam. Okay, so cengkam, so akar ni, okay, sekejap, kita zoom, okay. Mak terzoom, okay. Akar cengkam ni dia akan dia tak panjang, okay, dia pendek saja. Fungsi dia cengkam lebih kuat. So maksudnya bila dia cengkam, dia akan bagi sokongan yang lebih kuat pada tumbuhan tersebut. Okay, dia nak elakkan tumbuhan itu daripada rebah, jatuh, okay. So akar cengkam ni dia akan memanjat dan mencengkam pokok-pokok yang lain. Okay, dia akan cari tempat untuk dia berpaut. Okay, berpaut, dia lilit, dia cengkam. Okay, macam kita cengkam tangan kawan. Okay, contohnya pokok orkid lah yang awak nampak. Okay, pokok lada. Okay, pokok duit. Okay, next. Okay, sokongan yang ke-6. Okay, duri atau prikel. Okay, so duri atau prikel. So kita nampak biasanya pokok bunga ros. Okay, nampak pokok bunga ros? Ada duri kan? Okay, so duri ni dia akan bertindak sebagai sokongan dan sebagai untuk keselamatan dia sama. Okay, keselamatan dielakkan daripada ancaman daripada luar, daripada haiwan, daripada apa-apalah. Okay, so sekarang ni bertindak sebagai cangkuk untuk mencangkuk pada struktur sokongan. Okay, selain pada untuk keselamatan, dia untuk sokongan, untuk dicangkuk. Okay, so dicangkuk lah dekat mana-mana yang dia lekat. Biasanya dekat daun kita nampak duri tu dia akan melekat satu batang dengan satu batang lagi. Okay, dia mencangkuk. Okay, so cabang yang terubah suai yang tidak mudah patah daripada batangnya. Okay, so dia akan bila dicangkuk dia ganggu pertumbuhan sebelah tau. Okay, dahan yang sebelah. So dia terus jadi terubah suai. Okay, terubah suai. So contohnya pokok, kita nampak pokok berduri adalah pokok bunga ros, bunga mawar, okay, pokok bunga kertas. Okay, ini adalah dua contoh pokok yang berduri. Okay, yang senang kita nampak. Okay, tadi daratan untuk pokok yang batang berkayu. Okay, berkayu. So berkayu kita ada 6. Ingat 6? Okay, satu akar banik, yang kedua akar sokong. Okay, akar sokong, yang ketiga akar jangkang, yang keempat suluh paut, okey, yang kelima akar cengkam.
Okey, akan cengkam yang kelima akan cengkam. Okey, yang keenam duri. Okey, duri. Oh ingat duri pun dah okey, duri dan prikel. Okey, duri pun dah okey. Okey, so itu adalah untuk yang berkayu. Maksudnya dia ada batang yang keras. Okey? Yang tisu batang yang terdiri pada xylem. Okey, so sekarang ni untuk pokok yang tidak berkayu. Tapi pokok ni, tumbuhan ni berada di daratan. Okey, contohnya pokok padi, rumput, pokok jagung, okey, pokok kembung, pokok pisang. Dia bukan berkayu tau. Kalau berkayu dia keras dalam. So pokok-pokok ni dia tak berkayu. So biasanya pokok-pokok ni lebih pada pokok tumbuhan yang herbal lah. Okey, yang tidak berkayu, lembut dan memerlukan kesegahan air untuk sokongan. Okay, so maksudnya dalam batang ni tu air yang kena lalui. Sebab air ni dia akan tolong segah tu maksudnya dia akan batang tu jadi dikeraskan batang tu. Okay, untuk sokong pokok tu daripada rebah. Okay, so kita tengok Okay, tengok tumbuhan herba. Okay, ni contoh ni. Pokok bunga ni dia bukan berkayu. Okay, dia tidak berkayu. Okay, so kita tengok. Okay, ini cytoplasm, centron, okay, plasma, membran, okay, cell wall, okay, metagrid, okay, semua kita tengok. So ini, tengok centron ni, dia yang akan menyegah atau menyokong, segah ni ataupun menyokong. Okey, menyokong pokok tu daripada pokok tu jabatan jadi lembek ke sana ke sini kan. Okey, so dia akan straight je. Okey, straight ataupun dia akan berdiri dengan tegak jadi mantap. Okey, so tumbuhan ni biasanya mempunyai sel-sel yang menyerap dan menyimpan air. Nampak? Sebenarnya air. Sebab air ni yang akan segahkan dia. Maksudnya akan pokok tu naikkan, tegakkan ni. Kalau air tu tak lalui, pokok tu akan lembek. Kalau kena angin sikit dia akan jatuh, hujan sikit walaupun hujannya dia akan terbalik. Okey, so kita maksudnya dia segah. Segah yang tadi yang cikgu cakap tadi kan. Dia akan menyegah, memerlukan kesegahan air. Dia akan straight, nampak pokok ni. Batang dia straight. So air ni akan tolong menyegahkan. Segahkan tu dia akan luruskan batang pokok tersebut. Okey? Okey. So sekarang ni dia akan menyerap dan menyimpan air. Tengok ini. Ini tak ada air kan? Tengok apa jadi pada pokok ni? Layu je kan? Kalau pokok macam ni kita tak siram lama, so kita tengok dia akan cepat layu. Okey? So maksudnya sokongan air ni memang sangat diperlukan untuk segahkan pokok tersebut. Ini tengok. Air banyak. So sekarang sel-sel ni fungsinya dia menyerap simpan air. So nampak dia sokongan dia sihat, lepas tu dia nampak segar. Tak ada nampak lembek kan, tak nampak jatuh nak rebah. Okey, so air ni akan mengenakan tekanan ke semua arah pada dinding sel. Ke semua arah air ni dia akan bagi tekanan. So menjadikan tumbuhan tersebut segah. Segah tu macam ni lah. Okey. Yang ini dah nampak layu kan, terpulai layu, dah tak lama nanti dia akan mati. Okey, so ini, itu dah habis untuk berkayu, untuk tumbuhan daratan, berkayu dan tidak berkayu. Okey, so ada dua kan, daratan, berkayu dan tidak berkayu. Okey, sekarang kita tengok sistem sokongan pada tumbuhan juga, tapi tumbuhan dalam air. Semanda air. So tumbuhan ni kita panggil sebagai tumbuhan akuatik. Okey, akuatik. Okey, so kita tengok. Nampak pokok ni kan? So pokok ni, okey. Setiap benda, bukan tumbuhan saja bukan tumbuhan saja, setiap benda apa yang masuk dalam air, apa yang jatuh dalam air, apa yang benda yang terapung dalam air, dia akan mempunyai daya apungan. Okey, tak kisah kalau awak jatuh dalam air, awak berdiri dalam air, awak berdiri dalam swimming pool, kolam renang, okey, awak sebenarnya ada satu daya apungan. So daya apungan ni sebenarnya daripada air. Okey, so contoh okey, kita cikgu bagi satu bongkah kayu. Okey, bongkah kayu besar, cikgu suruh awak bawa. Okey, bawa dekat dalam makmal. Okey, bawa. Okey, awak rasa beratnya bongkah kayu tersebut. Okey, tapi
Okey, cikgu bawa bongkah kayu yang sama, cikgu suruh awak bawa, awak masukkan dalam air. Masukkan dalam swimming pool, okey, awak bawa bongkah kayu tu di dalam air. Maksudnya bongkah kayu tu bukan terapung, bongkah kayu tu di dalam air. Okey, bila bongkah kayu di dalam air, awak bawa, awak rasa lebih ringan, lebih senang nak bergerak. Okey, lebih senang nak angkat dia. So sekarang ni, daya yang bertindak, okey, di dalam air tu adalah daya apungan. Dia akan tolak setiap objek supaya dia terapung ke atas. Okay, so daya tu daya apungan. So sekarang ni, tumbuhan akuatik tidak dapat berdiri tegak di darat sebab batangnya yang ringan dan adalah tidak berkayu dan lembut. Okey, memang tumbuhan akuatik dia um, dia tak complicated tau. Tak macam tumbuhan dekat daratan. Tumbuhan dia sangat simple. So dia macam batangnya pun ringan, kita tengok pokoknya pun kecil kan. So dia tidak berkayu, dia lembut. Okey. So tumbuhan ni dapat berdiri tegak ketika berada dalam air sebab disebabkan oleh daya apungan tersebut. Daya yang tolak dia. Kalau dekat atas, dekat darat, dia nak berdiri tegak dia tak boleh. Okey, sebab tak ada daya apungan air. Okey, so sekarang bila dalam air, daya apungan ni akan tolak dia daripada bawah. Okey, tolak dia supaya dia diri tegak macam tu. Okey, kalau tak, dia akan terbalik. Okey, next. Okey, so kita tengok ni. Okey. Okey, tengok ada pokok ni. Okey, ini pokok namanya kiambang. Kiambang dalam air, kiambang air lah, memang duduk dalam air. Okey, ini pokok keladi. Okey, keladi ni nama pokok lah, keladi bunting. Okey, pokok keladi ni ada bunga dia. Kiambang pun ada bunga sepatutnya, ni bunga tak keluar lagi. Okey, so kita tengok setengah tumbuhan akuatik seperti bunga teratai. Okey, bunga teratai pun pokok dia macam pokok kiambang ni. Okey, kiambang air dan keladi bunting mempunyai banyak ruang udara di dalam batang dan daunnya. Okey, kalau kita ambil batang pokok keladi ke pokok kiambang ni, kita buat kerata rentas, kita potong. Okey, awak nampak dekat sini dia macam banyak ruang udara tau, banyak macam ni. Ni, banyak ni, kita potong. Banyak ruang udara di dalam batang dengan daun. So kita nampak dalam batang lah, biasa dalam batang. Okey, banyak ni, ruang udara dalam batang daun. Okey, so benda ni, ruang udara ni, dia sebenarnya menjadikan pokok ni lebih ringan dan terapung di dalam air. So pokok ni jadi lebih ringan, terapung dalam air. So senang daya apungan ni, daya apungan tadi dia tolak pokok ni tegak ke atas. Okey? Okey, so kalau awak ambil batang ni, awak potong, okey, so akan nampak banyak ruang udara dekat dalam ni. Okey. Okey, next. Okey. Sekejap. Okay, tadi kita dah sampai dekat situ kan? Okay, next. Okay, so kita tengok lagi pokok. Okay, ni biar dalam air kita nampak kan, kecil-kecil ni. Namanya Ilodia. Ini nama Hydrilla. Okay, so pokok ni, Ilodia Hydrilla ni, tengok daun-daun memang kecil-kecil je. Batang ni halus je. So batang ni, semua ni ada banyak ni. Banyak ruang udara kat sini. Ruang udara kat sini. So fungsinya untuk jadikan tumbuhan ni lebih ringan. Okay, tumbuhan ni lebih ringan dan senang terapung yang macam ni. Ada yang terapung sikit, ada yang tenggelam. Okay, so naik daun halus untuk mengurangkan rintangan arus air. Okay, so daunnya kalau rintangan tu besar habis pokok ni. Okay, so dia kena kurangkan rintangan. Okay, tengok batang dia halus. Okay, next. Okay, kepentingan. Kenapa pentingnya sistem sokongan kepada benda hidup? Kenapa kita perlu? Okay, hari tu kita belajar. Okay, sebelum mula-mula kita belajar haiwan. Haiwan ada kan rangka luar, rangka dalam. Okay, so semua tu. Lepas tu kita belajar manusia. Okay, manusia. Lepas tu kita belajar tumbuhan pula hari ni. Tumbuhan. Sokongan. Okay, tumbuhan daratan, tumbuhan dekat akuatik. Okay, so kita dah belajar semua tau. Haiwan,
Okey, lepas tu manusia. Okey, lepas tu kita belajar tumbuhan. So sekarang ni kenapa sokongan ni penting dekat benda hidup? Benda hidup tadi, haiwan benda hidup. Okey, manusia benda hidup. Tumbuhan benda yang hidup. Okey, kenapa penting? Okey, kenapa penting? Sebab sistem sokongan ni kalau dia merosot, maksudnya kalau dia rosak, okey, ataupun kalau dia um, cedera ke, okey, masih dia cedera ke ataupun dia merosot dari segi kesihatan, okey, dia boleh menyebabkan benda hidup tu tidak boleh stabil, tak stabil. Okey, maksudnya dia akan senang rebah, okey, dia senang susah nak bergerak, okay, kestabilan dia dah semakin berkurang. So, kemerosotan ataupun kemusnahan sistem sokongan ni, kemusnahan lah cikgu tanya, atau kemerosotan maksudnya kenapa sistem sokongan tu dah tak baik, okey, sebabkan apa? Satu disebabkan oleh kecederaan, satu lagi disebabkan oleh penyakit, dan satu lagi disebabkan oleh peningkatan usia. Okey, so maksudnya tengoklah kalau orang dah tua kan, so kita tengok sistem sokongan dia pun dah makin lemah. Okey, so disebabkan oleh penyakit kadang muda-muda tapi sokongannya dah tak elok, dah tak stabil, so disebabkan penyakit. Okey, atau disebabkan kecederaan, aksiden, okey, ataupun dia jatuh ke apa ke. Okey, so kita tengok okey, sistem sokongan. Ini kepada manusia lah. Haiwan tak ada pakai ni. Okey, tumbuhan pun tak ada pakai. Okey, so ini adalah sistem sokongan tambahan. Okey, awak selalu nampak kan? Pattern macam ni, macam ni, macam ni. So ini adalah tongkat tapi divariasikan pelbagai jenis, pelbagai pattern. Okey, tengok ada yang macam ni, macam ni. So ikut kestabilan. Kalau benda hidup tu, okey, ini kepada manusia tak ada kita nampak gajah ke harimau ke nak pakai tongkat macam ni. Okey, kalau kita tengok kalau orang tu kurang stabil, dia akan pakai yang macam ni. Okey, so dia lebih memberi sokongan untuk kestabilan. Okey, so kalau dia dah okey sikit, dia cuba pakai macam ni. Okey, lepas tu pakai macam ni, ataupun ada yang pakai macam ni, ataupun ini dah okey. Dah satu tongkat je. Okey, so sokongan tambahan seperti tongkat diperlukan untuk orang OKU, orang kelainan upaya untuk memudahkan pergerakan. Okey, untuk menyokong dia untuk memberi kestabilan. Kalau dia tak stabil, dia jalan-jalan kan dia jadi sengit kan. Okey, sengit ke kanan, sengit ke kiri. Okey, so kestabilannya tu tak tetap. Okey? Okey, so kita tengok lagi. Okey, nampak ni besar ni. Okey, ikan paus. Nampak kan ikan paus? Okey, ni besar ni, sangat besar. Okey, ikan paus yang terdampar di tempat air cetek, ia tidak dapat kembali ke laut kerana berat badannya tidak disokong oleh daya apungan. Okey, sebab tu lah cikgu cakap tadi, macam cikgu bagi tadi satu bongkah kayu kan, awak bawa dekat darat, awak bawa, okey, awak rasa berat sangat beratnya bongkah kayu tu. Tapi bila awak masuk dalam air, okey, masukkan ke dalam laut ke, bongkah yang sama awak bawa juga, tapi bongkah tu dah tenggelam dalam air, sambil awak bawa tangan awak dalam air, bongkah tu dalam air, awak rasa lebih ringan. Sebab apa? Sebab dalam air kita ada daya apungan. So macam ikan paus ni juga, bila dia dekat darat, dia tiba-tiba air laut ni atau ombak tolak dia sampai dia terdampar. Terdampar tu maksudnya sampai dia ke tepi pantai. So bila tepi pantai, dia tak boleh nak ke laut semula. So dia terdampar. Maksudnya terdampar tu dia kena duduk je kat tepi pantai. Okay, so masa ni dia nak tolak badan dia ke laut semula sangat berat. Faham? Sebab badannya dah besar, sangat berat. So sekarang ni, so bila dia dapat kembali ke laut, badannya akan rasa lebih ringan. Okay, dia senang nak berenang ke lautan, ke mana-mana arah. Sebab dia akan jadi lebih ringan sebab ada daya apungan. Okay, so daya apungan tu yang akan menolong dia. Okay, untuk dia bergerak.
Okay, so sekarang ni ikan paus ni tidak dapat kembali ke laut kerana berat badannya tidak disokong oleh daya apungan. Dia boleh kembali ke laut. Okay, kita akan tolak dia ramai-ramai, tolak dia supaya masuk lain. Okay, so dia akan bergerak semula. So daya apungan tu akan wujud semula, daya apungan air. Okay, so bila kalau dia tak bergerak, lama-lama dia terdampar dekat tepi pantai, ikan paus ni akan mati. Okay, sebab apa mati? Okey, sebab mati sebab berat badannya menekan dan mencederakan organ-organ dalaman. Okey, berat badan dia ni sebab dia bukan saiz yang biasa, saiz ini sangat besar. Okey, lagi, okey. So, cikgu tengok, okey, sekejap Okey, sampai sini faham kan? Okey kan? Okey. Okay, so kita akan stop. Okay, buat latihan.